Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, baik, untuk subjek sejarah minggu yang ke-24. Minggu ni kita masih lagi dalam tajuk Kerajaan Melayu Awal unit 7. Okay, untuk tajuk besar dia muka surat 86. Tapi untuk minggu ni kita dah pun masuk ke muka surat yang ni. Okey, kita dah masuk ke muka surat 92, iaitu mengenai hubungan diplomatik Kerajaan Melayu Awal di Kepulauan Melayu. Apa itu hubungan diplomatik? Hubungan diplomatik di sini bermaksud macam satu hubungan baik antara sesuatu kerajaan. Hubungan baik antara dua belah pihak, antara kerajaan yang lain dengan kerajaan yang ini. Begitu. Hubungan baik ialah hubungan diplomatik ialah hubungan yang terjalin antara sebuah kerajaan dengan kerajaan yang lain. Kerajaan Melayu Awal menjalinkan hubungan diplomatik dengan dua kuasa besar pada masa itu, iaitu China dan juga India. Okey. Kerajaan yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan Kepulauan Melayu. Kepulauan Melayu yang kita dah belajar sebelum ni ada Kedah Tua, Srivijaya, Majapahit dan sebagainya lah. Yang ada dekat peta tu yang kita tengok sebelum ni. Yang ni. Yang ada dekat sini, ini adalah Kepulauan Melayu. Okey. Kepulauan Melayu ni dia menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara China dan juga negara India, negara yang besar sebelah lain, bukan dekat Kepulauan Melayu, selain daripada Kepulauan Melayu. China dengan India bukan dekat Kepulauan Melayu, dekat negara dia. Kepulauan Melayu ni dia buat hubungan diplomatik dengan sana. Waktu itu China dengan India merupakan kuasa besar, kuasa besar dari segi perdagangan dan sebagainya. Okey. Jadi Kepulauan Melayu ni menjalinkan hubungan diplomatik dengan mereka. Ada hubungan baik antara Kepulauan Melayu dengan mereka. Okey. Tengok dekat pinpoint situ. Politik. Kerajaan Melayu Awal menjalinkan hubungan diplomatik untuk mendapat pengiktirafan dan menjamin keselamatan bagi mengekalkan kedudukan. Dia kawan baik. Dia jadi kawan baik. Bila kita kata dia hubungan baik, bermaksud dia ada satu pertalian, macam kawan baik lah. Contoh dia macam kawan baik. Bila dah jadi kawan baik, orang ni akan, bila kita ada buat sesuatu, mungkin orang ni akan cuba tolong kita. Orang ni bila kita ada masalah, mungkin orang ni akan protect kita. Itu maksudnya hubungan diplomatik. Dia ada kepentingan di situ, untuk minta perlindungan, untuk minta backup dan sebagainya. Itu perkara di sebalik hubungan diplomatik. Okey. Jadi Kepulauan Melayu ni ada hubungan diplomatik dengan negara besar seperti China dan juga India. Okey. Okey, tengok ukiran kat situ. Gambar rajah situ. Ukiran pada dinding Candi Borobudur yang menggambarkan situasi rakyat sedang menghadap raja. Ini gambar ni menunjukkan sesuatu kerajaan. Bila mana kita sebut pasal kerajaan, dia ada raja dan juga rakyat dia. Rakyat dia tu menghadap raja. Dia nak menunjukkan bahawasanya dekat situ ada kerajaan. Gambar tu nak tunjuk bahawa situ ada kerajaan sahaja. Itu saja. Okey. Kita tengok muka surat sebelah. Okey, ini tadi dari segi politik. Sekarang hubungan diplomatik, kepentingannya dalam ekonomi. Melalui hubungan diplomatik, aktiviti ekonomi dapat dikembangkan. Aktiviti ekonomi dapat dikembangkan. Ekonomi bermaksud kita punya bisnes lah. Bisnes, perdagangan, perniagaan dan sebagainya. Okey, Kerajaan Melayu Awal memasarkan barang dagangan seperti rempah ratus, biji timah dan emas kepada kerajaan China dan India. Kerajaan Melayu Awal pula ditawarkan barangan mewah seperti tembikar, sutera, perhiasan
dan perhiasan. Hubungan ini dapat meningkatkan kemakmuran kerajaan awal. Dari segi ekonomi, diorang saling bertukar-tukar pasaran barangan. Kalau macam negara kita bagi kat dia, kita pasarkan barangan yang ada dekat negara kita dekat diorang. Negara kita ada banyak rempah ratus, ada tembikar dan sebagainya. Kita pun pasarkan bagi kepada mereka. Kan? Ibarat macam tolong menolong antara satu sama lain. Kita sediakan barang kita, pasarkan dekat negara diorang sebab negara diorang tak ada. Negara diorang pula bagi dekat negara kita barang yang negara kita tak ada. Bukan setakat bagilah, dia buat bisnes sekali untuk berniaga dan buat perdagangan. Dia pasarkan barangan dekat negara diorang ke negara kita. Okey. Itu dari segi ekonomi. Ada kepentingannya dari segi ekonomi. Kita dapat saling berjual beli ataupun berdagang antara satu sama lain. Ini gambar rajah dia. Contoh-contoh barangan yang mereka pasarkan. Contoh negara kita rempah ratus. Lepas tu bawah tu seramik. Sumber Siam Yam Tuan, Center of Malaysia Science Study. Ini tempat kita dapat bahan ni lah. Okey, ini antara contoh-contoh barang ni. Satu lagi tu apa? Manik. Manik dijadikan sebagai barang perhiasan. Zaman dulu manik dijadikan sebagai barang perhiasan. Okey. Dari segi sosial pula. Tengok muka surat sebelah. Dari segi sosial, hubungan diplomatik dapat mengeratkan persahabatan dan hubungan kekeluargaan melalui perkahwinan. Hubungan ini dapat mewujudkan keamanan di Kepulauan Melayu. Dia buat pula pertalian persaudaraan melalui apa? Melalui dengan cara perkahwinan. Orang sana berkahwin dengan orang sini. Orang sini berkahwin dengan orang sana. Jadi dia ada satu ikatan yang kuat, iaitu pernikahan. Satu ikatan yang kuat, dah jadi macam saudara rapat. Dia buat macam tu untuk dieratkan dia punya hubungan diplomatik. Okey. Ukiran pada dinding Candi Borobudur menggambarkan kedatangan utusan dari negara luar. Dekat Candi Borobudur dia ada pula ukiran yang lain, iaitu gambar kedatangan utusan daripada negara luar. Dilukis gambar orang luar datang dekat sini. Dilukis Candi Borobudur ni dia bukan dekat sini ya. Nanti awak cari, bukan dekat Malaysia ni, nanti awak cari dekat mana tempat dia ya. Okey, awak cari dekat internet, dekat situ ada banyak bagi tahu. Okey, yang seterusnya, kerajaan Melayu awal yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan China dan India berjaya mengukuhkan keadaan politik, ekonomi dan sosial di alam Melayu. Okey, nampak. Hasil daripada hubungan diplomatik tu menjadikan politik, ekonomi, sosial dan sosial di alam Melayu jadi semakin kuat dan semakin kukuh. Okey. Bila kita cerita mengenai kerajaan Melayu awal, kita jangan khususkan dia kepada Malaysia dia. Dia bukan Malaysia saja. Kepulauan Melayu ni melibatkan besar, termasuk Indonesia, negara hujung-hujung Vietnam, Sabah, Sarawak, itu termasuk Kepulauan Melayu, seperti peta yang ada dekat sebelah depan. Itu adalah kawasan Kepulauan Melayu. Dia bukan terhad kepada Malaysia saja ya. Okay, kena ingat tu ya. Okey, sekian, itu sahaja untuk minggu ni. Saya harap kamu faham. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh PM saya untuk tanya soalan. Okay, sekian, terima kasih.